Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pelajar yang saya hormati sekalian. Apa khabar semua? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan yang aman dan sejahtera. Dah makan ke belum? Okey, untuk persediaan kita memulakan pembelajaran tentang tajuk kita, sambungan daripada tajuk minggu lepas. Kita akan tengok balik bagaimana komponen-komponen utama yang melibatkan binaan pada motor. So pada sesi hari ini kita akan tengok binaan asas motor. Okay. Lepas tu kita akan tengok dia punya nama plate motor. Dan juga kalau kita berkesempatan, kita akan melihat beberapa komponen-komponen yang utama untuk membina sebuah motor elektrik arus ulang-alik. Jadi tanpa membuang masa, kita akan terus kepada nota kita. Okey, pelajar-pelajar boleh bersedia untuk sambil mendengar, sambil mencatat nota-nota yang mana isi penting, supaya kita lebih memahami apa yang kita pelajari nanti. Okey, kita mulakan binaan asas motor 2.1, pengenalan. Dalam menjalankan kerja-kerja yang berkaitan dengan motor elektrik ni, kita mestilah tahu kepentingan utama bagi setiap individu untuk mengetahui dan mentaksir dia punya maksud atau dia punya terma-terma yang terdapat pada sesuatu kerja yang kita buat lah. Terutama sekali kita faham apa simbol dia, maksud simbol dia, apa dia punya unit yang digunakan dalam sesuatu kerja. Okay. Pada barangan elektrik, sebarang-barang alat elektrik terdapat spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pengeluar. Begitu juga dengan motor elektrik. Okey, pada pengeluar ni bermaksudnya adalah pengeluar ni adalah penggilang lah, manufacturer yang mengeluarkan suatu produk. Biasanya mereka telah menetapkan satu standard untuk spek yang tertentu bagi sebuah peralatan elektrik. Okey. Jadi kebiasaannya dalam motor, pada motor elektrik ni, biasanya kita akan nampak satu plate logam. Okay, plate logam yang dilekatkan pada motor yang mengandungi data ciri-ciri elektrik bagi menjadi rujukan setiap pekerja yang terlibat dalam kerja pemasangan motor elektrik. Macam kita lah, kita pergi ke kedai, kita tengok barang kan. Bila kita tengok barang elektrik, mestilah kita tengok dia punya satu stiker di belakang ataupun plat besi yang ada data-data tertentu. Dalam data tersebut, saya secara general lah, biasanya dalam plate tu dia ada berapa voltage input output dia, lepas tu berapa watt yang digunakan. Itu adalah ciri-ciri yang ada pada plate nama. Nanti kita akan lebih detail lagi. Okey, data ni, spek data, spesifikasi data elektrik ni, dia sangat penting. Dia sangat penting bagi orang yang nak memasang, bagi kerja-kerja pemasangan, untuk senang kita tentukan dia punya saiz conduit, saiz wire yang digunakan, jenis wire, jenis perlindungan yang perlu kita tetapkan untuk diaplikasikan. Ini adalah ciri-ciri yang penting yang perlu kita tahu supaya pemasangan itu kita boleh elak dari berlakunya punca kerosakan. Kerosakan yang untuk mengelakkan kerosakan yang tidak sepatutnya berlaku.
Okey, itu sebetulnya. Jadi 2.2, kita tengok 2.2 spesifikasi motor elektrik. Okey. Ini adalah spesifikasi motor elektrik. Dalam menjalankan kerja yang berkaitan dengan motor elektrik ni, seseorang atau tukang atau individu perlu mengetahui, mana bila kita mengetahui ni, kita boleh tafsirkan dia punya terma-terma yang terdapat dan digunakan dalam kerja tersebut. Macam saya katakan tadilah, kalau melibatkan motor ni, apa yang kita perlu faham? Ada fasa. Fasa ada berapa? 1 fasa dan 3 fasa. Tak ada 2 fasa. Lepas tu dia punya input berapa? 440 volt, 415 volt. Kena tahu. Itulah contoh. Okay, pada barang-barang elektrik lain pun memang ada benda ni, memang selalu ditampal. Tak percaya, kita tengok pada blender contohnya. Dekat bawah blender tu dia ada dia punya voltage, nilai watt dia, berapa kuasa yang diperlukan, input output dan sebagainya. Okey. Bila kita tengok balik, ini adalah contoh Rajah 12 di mana kepelbagaian motor elektrik. So kita tengok dekat sini. Okey, saya cuba besarkan ya. Okey, dalam kepelbagaian motor elektrik ni, mana yang motor yang paling besar kita nampak adalah motor yang berwarna kelabu. Okey. Lihat pada motor yang paling kecil pula. Okey. Motor paling kecil adalah yang saya sedang highlight ini sekarang. Ini adalah motor paling kecil, biasa digunakan dalam elektronik. Ini juga motor yang biasa digunakan juga elektronik juga ni. Ini sama elektronik. Ini adalah bateri 12 volt. Kebanyakan motor-motor kecil biasanya kuasa yang digunakan adalah 12 volt. Bagi yang motor yang bersaiz sederhana macam ni, ini adalah motor-motor yang menggunakan kuasa 240 volt AU, harus ulang kali. So saya nak belajar teka di manakah plate nama yang terdapat pada motor berwarna kelabu. Yang mana satu? Kita cuba tengok. Okey, yang merah ni adalah yang dikatakan plate nama, yang ada data-data yang berkaitan dengan motor, spek motor berapa, kelajuan RPM berapa, input output berapa watt yang digunakan. Semuanya tercatat pada manufacturer set. Manufacturer spec ni dalam plate nama yang petak ni, yang segi 4 ni. So yang di bawah ni adalah yang biasa lah. Biasanya di bawah ni adalah diagram untuk sambungan. Yang di atas ni So kita terus ke nota seterusnya. Kita akan tengok di mana 2.3 plat nama motor. Plat nama motor ni akan memberi maklumat yang penting, memberi data yang penting, terutamanya mengenai pemilihan dan pemasangan motor. So data-data ni semua terdapat dalam plat motor, plat nama motor yang ada penerangan mengenai ciri-ciri motor pada motor tersebut. So dari maklumat ini, juruteknik atau orang yang memasang, installer yang biasanya dapat menentukan saiz conduit yang mana yang diperlukan, wire apa dan jenis pelindungan yang patut dipasang selepas pemasangan motor tersebut lah. So data-data, reka bentuk dan perlakuan seperti performance yang terdapat pada plat nama ini sangat penting
untuk orang-orang yang menyenggara senggaraan, kaki tangan senggaraan. So jika terdapat satu motor yang rosak atau terbakar, dengan mengetahui maklumat ini, mereka dapat menggantikan motor tersebut dengan pantas dan cepat. Ya, pantas dan cepat maknanya bila dapat tahu motor ni biasanya terbakar apa, dia dah tahu dah apa yang sepatutnya berlaku pada kebiasaan yang akan berlaku yang menyebabkan sesebuah motor tu rosak. Dia akan tengok pada plat nama motor. Okey. So Rajah 13 ini adalah contoh-contoh di mana dia akan menerangkan data-data yang terdapat pada plat nama pada motor tersebut. Biasanya pada plat nama dia akan menunjukkan nama syarikat yang mengeluarkan motor ni lah, manufacturer's name. Lepas tu jenis motor, adakah dia jenis induction motor, dan buatan mana. Contoh dekat sini made in Malaysia. Dan biasanya dia akan mengandungi data-data seperti serial nombor, horsepower, amps, RPM, duty, name of EFF, type, ada frame, ada volts, ada hertz, ada phase, ada dB, decibel and noise. Lepas tu dia punya model berapa, SW factor, insulation, kilovolt amp, temperature berapa, dan thermal protected. Dan data-data ini biasanya memang wajib ditulis oleh pengeluar motor ini. So kita terus kepada definition. Apakah model number? Okay. Satu Roman di mana model number ni adalah pengenalan tambahan pembuat. So pembuat tu biasanya dia keluarkan motor yang siri berapa, kadang-kadang dia ubah sikit jadi siri 2. Kebiasaan digunakan untuk tempahan lah. Kalau tengok frame pula dekat sini, frame ni adalah saiz rangka menerangkan ukuran motor. Dia punya frame ni biasanya dia punya rangka yang besar tu lah, berapa diameter dan sebagainya. Service factor ataupun SF. Service factor ni adalah bermaksud motor tu dia tidak boleh digunakan melebihi kuasa yang tercatat, dan jika motor tersebut dikendalikan lebih pada kuasa yang tercatat, ia akan menyebabkan penebatan motor tersebut cepat rosak. Bermakna dia jadi overheat. Okay? Service factor yang digunakan ialah 1.0 hingga 1.5. Amperes. Okay, amperes ni adalah bermaksud yang mengalir dari talian apabila motor berkendali pada voltan dan frekuensi yang tercatat pada beban penuh. Okay, dia ada arus yang mengalir lah pada motor yang berkendali bersama dengan voltan dan frekuensi, maknanya pada beban penuh. Okay, volts adalah nilai yang diukur pada punca motor dan hendaklah sama nilainya pada motor tersebut. Class insulation adalah kelas penebat. Dia merujuk kepada bahan penebat yang digunakan di dalam lilitan stator motor. Terdapat banyak jenis kelas penebat dan ia adalah seperti berikut. Okey. Yang saya highlight ini adalah kelas-kelas yang biasanya terdapat pada motor. Tengok jenis-jenis motor, biasanya dia akan menyatakan kelas-kelas yang berbeza. Okey, saya akan membacakan satu persatu. Di mana kelas Y. Kelas Y, suhu maksima dia adalah sampai 90 darjah Celsius. Bagi kelas A, suhu maksimum dia adalah 105 darjah Celsius.
Kelas E pula suhu maksimumnya adalah 120 darjah Celsius. Kelas B suhu maksimumnya adalah 130 darjah Celsius. Kelas F, kelas F suhu maksimum dia adalah 155 darjah Celsius. Bagi kelas H, suhu maksimum adalah 180 darjah Celsius. Dan last sekali adalah kelas C. Kelas C ni adalah suhu maksimum dia ialah lebih daripada 180 darjah Celsius. Bermakna ini menunjukkan indikator Y tanpa susunan yang tepat. Dia ada sebab dia tu. Nanti kita akan lebih memahami apa dia, kenapa susunan dia macam tu. Tapi secara apa ya? Secara pandangan kita nampak di sini adalah kita perhatikan secara pemerhatian lah. Daripada A sampai G tadi, kita lihat pada suhunya semakin meningkat. Semakin meningkat. Maknanya semakin meningkat ni adalah semakin panas. Bagi kelas C, yang lebih panas. Secara amnya motor ni biasanya motor ni bila dah lama semakin panas ikut kelas dia lemah pada haba sebenarnya. Secara amnya dia tidak boleh dan tidak patut dikendalikan lebih daripada suhu maksimum. Suhu maksima lah. Kalau kita kendalikan juga, kita paksa juga, walaupun pada masa motor tu belum lagi terbakar tapi sudah mencapai suhu maksimum, dia akan menyebabkan jangka hayat motor tersebut berkurangan. Maknanya menjadikan jangka hayat tu lebih pendek. Sepatutnya dia tahan lama, tapi disebabkan terpaksa motor tu pada high temperature, selalu pada high temperature, jadi dia akan menjadi jangka hayat dia berkurangan. Maknanya dia akan loss efficiency lah kat situ. Okey, seterusnya kita akan tengok apa dia Hertz. Okey, Hertz. Apa dia Hertz? Okey, murid-murid yang saya hormati sekalian, bila sebut Hertz ni biasa kita teringat pada radio lah. Radio menghasilkan bunyi. So, bunyi ni dia ada frekuensi. Ia adalah frekuensi sistem kuasa pada motor tersebut. Frekuensi sistem kuasa. Jika sebuah motor tidak dikendalikan pada frekuensi dan voltan yang tercatat pada plate tu, dia akan menyebabkan daya kilas dan kelajuan motor tersebut berubah. Alright, dia berubah. So kita tengok pula duty cycle ataupun time rating adalah jangka keupayaan kendalian motor. Duty cycle ni adalah jangka lah keupayaan kendalian motor itu yang berkendali dengan selamat. Kita nak motor kita on dengan selamat lah. Biasanya terdapat dua jenis duty, iaitu A, continuous. Continuous ni bermakna motor tersebut boleh running, boleh dikendalikan tanpa henti, tak perlu stop, dia terus je. Tidak ada had masa untuk memberhentikan motor tersebut. Itu bermaksud continuous. Ni pula kita tengok short time. Short time bermakna bahawa motor tersebut dia ada hard rating masa lah untuk dikendalikan. Maknanya dia tak boleh berterusan, sampai masa dia perlu stop. Maknanya dia short time. Okey, seterusnya kita tengok phase. PH, phase, dia menentukan apa bermaksud phase ni. Phase ni adalah menentukan fasa yang sepatutnya digunakan untuk mengendalikan motor. Okey, fasa yang digunakan untuk mengendalikan motor. Motor apa? Satu fasa, tiga fasa. Biasa dua tu lah, satu fasa, tiga fasa. So sekarang ni kita belajar yang jenis arus ulang alik. Tapi berapa fasa? Satu fasa. Okey.
KVA. Apa dia KVA? KVA ni adalah kod di mana menunjukkan arus permulaan. Dia menunjukkan arus permulaan. Ini adalah digunakan untuk memilih alat-alat penghidup dan perlindungan motor berkenaan. Maknanya dia perlu apa? Masa nak starting dia tu, dia kena berapa kilovolt amp. Biasanya melibatkan kapasitor lah untuk start dan untuk jaga motor kita lah. Okey, efisiensi. Apa dia efisiensi? Efisiensi ni adalah keupayaan motor tersebut dalam peratusan. Maknanya dia ada formula dia. Kita boleh kira dia punya kecekapan motor tersebut lah, keupayaan. Dan nilai ini terdapat pada motor piawaian standard. Okey, mengikut standard lah. Seterusnya kita akan tengok apa dia noise ataupun dBA, decibel. Okey, decibel. Setengah motor ni dia direka untuk bunyi bising yang rendah. Okey, tahap bunyi yang terdapat pada plat tanda diukur dalam unit dBA. Decibel. Decibel apa tu? Dia ada sebutan dia, saya terlupa. Okey, seterusnya kita tengok manufacturer notes. Okey, manufacturer notes. Ini adalah maksud dia senarai sifat motor yang seperti perlindungan haba, ada thermal protected, ada alas tertutup iaitu sealed bearing dan lain-lain lagi. Maknanya sifat-sifat motor ni ada yang jenis waterproof. Biasanya dalam kolam kita guna yang jenis waterproof. Kalau kita tak guna yang waterproof, maknanya air akan masuk, dia akan merosakkan motor. Biasanya dia ada sealed bearing lah untuk waterproof. Bagi perlindungan haba ni, biasanya motor-motor yang digunakan pada ruang-ruang yang ada udara, pengaliran udara. Biasanya dia ada kipas. Kipas ini dia akan mengurangkan dia punya kepanasan, dia akan menyejukkan motor tersebut, tapi pada kadar yang minimum saja untuk menjaga motor. Sebab tu motor ni kita tak boleh letak dalam suatu tempat ataupun pada ruang-ruang yang tidak mempunyai pengaliran pengudaraan yang baik lah. Jadi macam yang saya katakan tadi, ada yang waterproof, ada yang boleh tenggelam dalam air dan sebagainya. Ini adalah sifat-sifat motor. Biasanya yang boleh redam dalam air tu waterproof lah. Biasanya dia ada pakai sealed bearing dan sebagainya. Maknanya motor tahan air di dalam air dan sebagainya. Okey. So dalam manufacturer notes juga dia ada kod-kod pembuat. Maknanya A, kita tengok dalam kod pembuat ni kita ada A, jenis penutup, motor enclosure mengikut piawaian British. Jenis penutup bagi alat-alat elektrik bergantung kepada jenis perlindungan yang diberi pada sentuhan kepada dawai hidup. Maknanya seorang daripada sentuhan daripada dawai hidup lah. Secara asasnya terdapat dua jenis penutup, mana penutup pengalir udara, ventilated enclosures. Yang kedua terdapat tutup sepenuhnya, totally enclosed. Dan B pula kita tengok jenis-jenis penutup pengalir udara. Jenis-jenis penutup pengalir udara ni biasanya kita ada yang jenis protected, screen protected, SP, ada drip proof. Drip proof ni tipisan drip proof. Ada hose proof, ada weather proof. Weather proof ni hujan panas lah boleh. Untuk pengalir udara. Kalau jenis yang tertutup sepenuhnya, yang betul-betul fully seal, totally enclosed, biasanya kita akan jumpa yang jenis plain totally enclosed motor, TEM.
ada totally enclosed fan motor, TEFC. Totally, yang ketiga, totally enclosed flame proof, FLP. Alright. So, kita tengah akan tengok 2.4 sebagaimana yang saya cakap pada awal tadi, di mana penerangan saya secara tadi secara ringkas. Sekarang kita going deeper, kita akan lebih mendalam sikit apa dia komponen-komponen motor. Okey. Komponen motor, kita akan lihat pada asasnya semua motor arus ulang-alik biasanya terdiri daripada komponen-komponen padan dia, frame. Apa dia frame? Okey, baik. Murid-murid sekalian, frame. Bila sebut frame, ia adalah macam chassis lah, macam badan lah. Motor ni biasanya diperbuat daripada besi keluli, tuangan ataupun cast iron, cast steel yang berbentuk silinder. Okey, motor ni jenis sederhana dan sederhana besar lah sebenarnya, diperbuat daripada bentuk kotak. Bahagian dalam badan menempatkan teras stator dan lilitan stator. Dia ada teras dia dan dia ada lilitan stator. Teras stator ini terdiri dari lapisan keluli yang bermutu tinggi. Lapisan ini bertebat. Lapisan ini bertebat di antaranya dan tujuannya untuk mengurangkan kesan-kesan arus pusar. Seterusnya, tudung motor yang berjaring. Biasanya dia ada macam jaring kan. Dia berfungsi untuk menyekat kemasukan benda asing dalam motor lah. Sebab motor dia berpusing, kadang dia macam ada suction, dia ada sedut sedikit angin ke dalam. So ini adalah tujuan kenapa tudung-tudung yang berjaring tu direka, supaya mendapat ketegaran yang maksimum. Apa dia stator? Okey, murid-murid sekalian, stator ni adalah benda yang mempunyai alur-alur. Dalam alur tu dia ada lilitan gergelung tembaga. Apa dia stator? Inilah, dia ada alur, dia ada lilitan gergelung tembaga. Lilitan stator ni memang telah siap. Memang telah siap daripada manufacturer dan dia direndam ke dalam satu varnish sintetik. Varnish sintetik ni macam cat varnish kayu kita, tapi varnish ni memang spesifik untuk motor kita lah. Varnish sintetik ni dalam masa direndam tu, varnish tu panas. Bila dipanaskan, dia berbentuk lilitan yang kemas. Dia membekukan lilitan tu dan tidak telak habuk serta kelembapan. Maknanya dia tidak menyerap habuk lah. Maknanya tak adalah benda-benda kelembapan yang mengganggu dalam lilitan tu. Sebab tu dia menggunakan varnish untuk melindungi lilitan tu daripada habuk dan kelembapan. Sebab tu kita tengok kan macam mana orang buat motor tu, dia guna lilitan. Lilitan tu bila dah pasang lilitan tu, dia akan cat. Biasa cat tu jenis varnish lah, berwarna kuning. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna neutral, ada yang berwarna coklat pun ada. Bergantunglah pada jenis varnish yang digunakan. Okey, peti punca. Bila masuk kepada peti punca ni, peti punca ni apa? Dia terdiri daripada bongkah bertebat yang ditempatkan dalam peti logam. Biasanya ditapakkan ke atas gasket dan dia untuk menghalang penyerapan habuk dan kelembapan. Bagi motor-motor besar, penyambung dia duduk di atas bar-bar penebat dan dijarakkan di antaranya bagi memudahkan penempatan kabel-kabel besar. Okey. Hablo ni dia menyerap lembapan. Dia bahaya sikit, dia menyerap lembapan dan terdapat dalam peti punca. Sebab dia hablo kan, dia mudah. So hablo ni biasanya dia akan menjadi warna dari biru ke merah jambu. Dia ada tindak balas kimia dekat situ, hablo.
Okey, roto. Roto. Apa dia roto, guys? Roto ni adalah biasa kita tengok pada roto sangkar tupai. Okey, dalam motor-motor kecil mengandungi pengalir tu, tembaga atau aluminium yang ditempatkan ke dalam teras roto yang berlapisan. Biasanya alu-alu teras roto ni berbentuk pencungan bagi mengurangkan bunyi bising dan pusuan-pusuan magnetik. Oh, dia punya bahasa ni lain macam sikit. Kalau bahasa Inggeris ni mungkin saya faham, tapi bahasa Melayu ni lain macam bunyinya. Okey, mengurangkan bunyi bising dan pusuan-pusuan magnetik. Wow. Okey, roto juga dia besar, mempunyai pengalih tembaga atau loyang mengalui alur di dalam lapisan, dan hujungnya dipateri ke gelang hujung. Oh, ini semua cerita teori ni, gambaran bagaimana roto tu disambungkan. Dia juga membawa kipas yang dipasang berasingan dan alur ganti udara diadakan di dalam teras motor. Tak macam kipas sikit, bila berpusing dia boleh membantu menunjukkan motor ni sebenarnya. Kedua-dua permukaan rotor dan stator dia akan dimesin halus untuk memastikan celahan udara antara motor dan stator adalah tepat. Kedua-dua permukaan rotor dan stator mesti dimesin halus untuk memastikan celahan udara antara rotor dan stator adalah tepat. Wow, panjang pasal rotor ni. Tak apa, nanti kita tengok bagaimana gambaran rotor. Saya rasa murid-murid ni macam berat je ni. Okey, sabar. Relax dulu. Ambil feel dulu, okey? Alright. Okey, aci staff. Aci shaft ni, staff pula, okey. Aci shaft. Okey. Aci ni adalah shaft lah. Dia benda yang akan menyambung. Dibuat daripada keluli tahan tinggi, mempunyai kekunci untuk menempatkan rotor dan kipas. Saiznya bergantung kepada rotor yang dibawa. Alas ataupun bearing. Okey, bearing ni terdiri daripada ball bearing dan alas roller, sleeve bearing di dalam motor-motor kecil dan menggunakan grease sebagai pelincir, minyak grease kita sebagai pelincir. Tangkup alas dibuat daripada besi tuangan, memegang dan melindungi alas di dalam kandungan alas dari habuk. Alright. Palang pelepas grease ditempatkan di bawah tangkup bearing untuk membenarkan bekalan grease yang cukup. Biasanya dia ada tangkup bearing di bawah ni disimpan grease supaya bila dia pusing tu grease tu dia boleh menyerap dalam tu. Okey. Alas journal lazimnya terdapat pada motor-motor jenis besar. Okey, ini semua cerita-cerita pasal bearing. Okey, gear pula. Okey, gear ni apa dia? Tujuannya menghasilkan kelajuan yang rendah atau kelajuan yang kita nak lah, dengan tidak berubahnya daya kilas motor tersebut. Okey. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kelajuan yang sangat rendah atau lebih gear diperlukan. Sangat rendah atau lebih gear diperlukan. Ini gear lah. Gear main peranan penting. Ada gear tinggi, ada gear rendah. Biasanya yang diperlukan lah. So daripada kita sembang tadi pasal rotor pada shaftnya. So secara asasnya kita tengok ini adalah komponen asas motor. Wow, komponen asas motor. Di sini ada spring berberus dia, ada berberus, pemegang berberus. Wow, pemasangan berberus. Macam mana ni? Commutator. Ni commutator ni dekat dengan dia punya berus. Ingat. Dan kita ada anchor di sini. So ada bingkai. Bingkai ni adalah frame. So kita ada gelung medan, ada kutub medan. So secara asasnya itu. So kita tengok pula, ini adalah bahagian motor. Kita ada frame, bingkai, kita ada stator. Di mana stator ni? Anak panah ni yang menunjukkan, oh stator ni yang melekat pada bingkai. Ini stator.
penyampaian saya yang amat sederhana. Saya perlu meneruskan nota-nota ini supaya kita sentiasa belajar. Semasa musim-musim pandemik ni, kita perlu belajar. Biasanya belajarkan diri. Bila ada minat belajar, kita akan mudah fokus. Kita faham matlamat kita untuk belajar untuk tujuan apa, kita akan fokus. So, murid-murid sekalian, saya mohon sentiasalah pegang dalam hidup kita. Mengetahui dan mempelajari ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi mencapai matlamat kita dan ke mana kita selepas kita belajar nanti. Sekian dulu pada saya. Kita jumpa daripada sesi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kita. Stay home, stay safe. Berjumpa lagi pada sesi hadapan.